Jadi sebelum kita nak mulakan camp bestari solat kita ada, setakat ni kita ada 3 orang. Kita ada Fazrin, kita ada Arsyad dengan Zayan. Okey, baik. Jadi sebelum kita mulakan kita punya camp, kita sama-sama baca doa lah. Kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Kita baca sama-sama. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, baik. Sama-sama tanda tangan baca Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, baik. Jadi untuk camp bestari solat pada pagi ni, pertamanya terima kasih kepada Arsyad, Zayan, Fazrin kerana dapat sertai lah. Mana-mana rakan yang lain tu mungkin dah ada halangan-halangan lah, sama ada halangan tentu lah, tak apa. Yang penting boleh tonton rakaman lah. Sebab ni Ustaz rakam kita punya sesi camp bestari solat ni untuk ditonton semula. Kalau kata awak bertiga pun tak ada kurang faham, boleh tonton balik semula rakaman yang awak masuk ni lah. Okay, baik. Jadi untuk camp bestari solat kita pada pagi ni, ada tiga benda yang kita nak belajar. Okay, ada 3 benda ya. Semua dengar tak? Aisyad okey? Kalau okey buat tanda bagus. Aisyad okey? Aisyad boleh dengar? Dengar Ustaz jelas tak? Jelas? Okey, baik. Zayan? Boleh Zayan? Okey. Fazrin dah ada dah? Dah balik dari tandas? Fazrin? Dah ada? Clear. Okey, baik. Clear. Okey, bagus. Okay, kalau ada apa-apa yang tak clear ke, awak boleh terus tanya ya. Takut ada internet lah. Biasalah. Kita online ni. Ustaz pun faham. Okay, baik. Jadi, untuk sesi camp bestari solat ni, kita tak lama. Dalam mana lewat pun mungkin 11.35 lah. Maknanya dalam 30 minit saja. Okay, selepas 30 minit, awak akan jawab soalan kuis. Okey, baik. Jadi sepanjang 30 minit ni sama-sama kita ambil perhatian lah. Kalau ada apa-apa yang awak nak tanya ke nak pergi tandas, boleh bagi tahu. Okey, jadi untuk permulaannya, Ustaz Al-Tatang ni ada 3 benda. Okey, perkara pertama yang kita akan belajar adalah berkaitan huduk. Macam Ustaz tengah kongsikan dengan awak tu. Okey, ada perkara pertama tentang huduk. Kita nak belajar tentang cara mengambil huduk yang betul. Okey, yang kedua berkaitan niat solat. Niat solat. Okey, niat solat. Dan yang ketiga tentang rukun solat. Okey, ada 3 benda je lah. Okey. Dan 3 benda ni kalau katakan dalam 30 minit tu tak sempat habis. Jadi kita tangguh dulu setakat mana sempat. Kita akan sambung kemudian lah. Okey, baik. Jadi untuk yang pertamanya, okey, semua boleh tengok yang Ustaz kongsi so. Okey, berkaitan huduk. Okey, kita teruskan. Okey, apa yang Ustaz nak beritahu, huduk ni dia, okey, tujuan dia apa? Okey, tujuan dia yang pertama, kita berhuduk ni sebab kita nak menunaikan solat. Okay, dan yang kedua,
semasa kita nak pegang Al-Quran. Okay, tetapi bila kita berhuduk, tak semestinya kita nak solat dan pegang Al-Quran. Nak beritahu, huduk ni tujuan dia, okay, baik. Okay, mute dulu Kalau ada apa tanya, baru buka. Okay. Nak beritahu, okay, bila berhuduk, tidak semestinya untuk solat. Kita ambil contoh solat lah. Okay. Ya. Maaf, saya perut. Tak apa. Sakit perut. Okay. Okay, sekarang ni, Ustaz ulang sekali lagi Okay, untuk huduk, berhuduk tujuan dia salah satunya apabila kita nak menunaikan solat. Dan yang kedua, untuk baca Al-Quran. Okay, ada yang ketiga, kalau semasa kita nak bertawaf. Bertawaf ni kalau awak pergi haji nanti akan ada salah satu rukun haji tu tawaf. Kalau ada saudara mara ke, atuk nenek awak ke yang pernah pergi haji, awak boleh tanya, macam mana pengalaman diorang pergi tawaf haji tu. Tawaf tu apa? Tawaf tu ringkasnya Ustaz cerita, kita nanti kena mengelilingi Kaabah. Kalau nanti bila awak dah ada pengalaman, awak boleh rasa macam mana rasa bertawaf tu. Okay, tapi ringkas ni nak beritahu, berhuduk ni tujuan dia ada 3. Okay, ada berapa? Ingat ada 3 Yang pertama, kita ada semasa nak menunaikan solat, kita wajib berhuduk. Yang kedua, mata kita nak memegang Al-Quran tu. Nak pegang Al-Quran, kita kena berhuduk. Dan yang ketiga, semasa bertawaf. Tawaf. Okay, baik. Dan satu lagi, wuduk ni juga tak semestinya bila kita berwuduk, kita mesti solat. Ataupun mesti kita nak pegang Al-Quran. Tak juga. Tapi nak beritahu apa yang wajib berwuduk ni adalah untuk 3 benda tu. Tapi kalau awak nak buat aktiviti harian, contoh nak main basikal, ataupun nak buat kerja sekolah, boleh tak kita nak berwuduk? Okay, Ustaz tanya Aisyad. Aisyad, kalau kita nak, awak nak pergi ke sekolah, katakanlah pagi-pagi dah bangun, dah siap-siap, nak pergi ke sekolah, nak berjalan kaki. Sebelum pergi ke sekolah tu, awak pergi berhuduk dulu. Boleh tak Aisyad? Boleh ke kita nak berhuduk sebelum kita nak main bola lah, katakan petang tu, nak pergi main bola dengan kawan-kawan awak kan? Awak berhuduk dulu sebelum nak main bola. Boleh tak Aisyad? Boleh. Pandai Aisyad. Okay, terima kasih. Boleh. Okay, maknanya berhuduk ni kalau kita nak buat aktiviti seharian pun boleh. Dan apabila kita berhuduk, kita dapat pahala. Sebab huduk tu hukum dia sunat kan kalau untuk buat aktiviti harian. Jadi bertambah-tambah banyak pahala kita. Banyaklah kita dapat kebaikan. Jadi sepanjang harian tu kalau kita berada dalam keadaan berhuduk, akan diberikan, diturunkan keberkatan dan kebaikan lah. Satu sunat tu adalah sunat lah. Kalau wajibnya ketika 3 benda yang Ustaz cerita tadi. Kita nak solat, nak pegang Al-Quran dengan nak bertawaf. Okay, jadi yang Ustaz tunjuk tu, yang pertama, kalau kita nak berhuduk, kita sunat baca Bismillah. Okay, macam mana baca Bismillah? Okay, Fazrin, cuba baca Bismillah. Macam mana bacaan Bismillah ni? Nampak tak yang Ustaz share? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, pandai Fazrin, bagus. Okay, jadi sebelum kita nak berhuduk, ni sunat kita nak baca Bismillah. Bismillah. Dan Bismillah ni juga sunat untuk kita baca sebelum kita buat apa-apa pekerjaan. Kita nak gosok gigi ke, kita nak masak ke. Kalau awak nak tolong mak ayah awak masak ke dapur, tolong ambil kuali ke, tolong cuci pinggan selepas dah masak, baca dulu Bismillah.
dapat pahala sunat kat situ. Okey, baik. Yang kedua, okey, basuh tangan. Maksudnya sebelum kita nak berhuduk yang sebenar, kita disunatkan basuh tangan dulu. Tujuan basuh tangan apa? Supaya apabila kita nak basuh tangan semasa nak berhuduk nanti, tak ada kekotoran dekat tangan tu. Jadi kita basuh dulu. Okey. Okey, yang ketiga. Okey, ketiga ni berkumur-kumur. Okey, berkumur-kumur ni macam mana? Ambil air masuk dalam mulut. Kita nak berkumur-kumur. Okey. Berkumur-kumur berapa kali? Okey, siapa tahu berapa kali kita nak berkumur-kumur? Sunatnya. 3. Pandai Arsyad. 3 kali. Okey, bagus. Okey, 3 kali. Nak dia kata. Masukkan air ke dalam mulut dan keluarkannya sebanyak 3 kali. Lepas dah masuk tu jangan terus minum. Kalau minum tu bukan berkumur-kumur lah. Kalau terus masuk minum tu kira minum. Sekarang ni sunatnya berkumur-kumur. Masuk mesti kita keluarkan balik air tu. Okey. Yang keempat. Okey, masukkan air ke dalam hidung. Okey, baik. Zayan, awak pernah masukkan air dalam hidung tak? Pernah cuba buat? Mana Zayan? Zayan? Pernah. Tak pernah. Okey, tak pernah. Okey, macam mana nak masukkan air dalam hidung? Okey. Awak jangan ambil air, contohnya ni, ini botol air kan? Nampak tak botol air? Ustaz tunjuk. Awak masukkan dalam hidung macam ni. Tu salah. Bukan masukkan air dalam hidung macam tu maksud dia. Okey, dalam ni, maksud dia cara dia macam mana? Okey, semua cuba hulur tangan macam ni, tadah tangan macam ni. Cuba buat. Tadah tangan, biar nampak. Fazrin buat. Okey, baik. Awak tadah air dalam tu. Okey, rapatkan ke hidung. Lepas tu cuba sedut. Sedut guna hidung. Macam awak sedut nafas. Tapi yang ni sedut air tu. Sedut. Lepas tu hembus. Macam buah hingus. Tu cara dia. Cara yang mudah lah. Ataupun guna sebelah tangan pun boleh. Kalau kata letak air sikit. Sebab kita bukan nak masukkan air. Kita bukan nak masukkan air banyak. Kita nak biar air tu masuk sikit je. Okey. Tak ada air sebelah tangan. Rapat ke hidung. Lepas tu sedut. Macam tu cara dia. Kemudian kita hembus. Okey, tu dia panggil kalau dalam istilah bahasa Arab lah, dia panggil istinshaq dan istinsar. Okey, ni ada hadis lah untuk kita buat. Ada anjuran dan galakan untuk kita buat. Dan kalau awak belajar lagi, okay, selepas kita bangun tidur, waktu subuh tu, ada hadis mengatakan sepanjang kita tidur malam tu kita diikat dengan syaitan ni sebanyak 3 ikatan. Macam mana kita nak leraikan ikatan syaitan semasa kita tidur tu? Macam mana? Macam mana tu? Siapa tahu? Yang pertama, selepas kita bangun tidur, kita baca doa tidur. Doa bangun tidur. Yang kedua, kita solat subuh. Yang kedua, kita ambil huduk. Selepas ambil huduk, dan semasa ambil huduk tu, kita masukkan air ke dalam hidung. Dan kita hembus. Sebab apa? Sebab ada hadis yang menceritakan tempat ruang hidung ni adalah tempat duduknya syaitan tidur ataupun syaitan berehat dalam ruang hidung ni. Jadi tujuan tu supaya kita ambil air, kita masuk hidung, kita hembus. Kita buang balik. Dan yang seterusnya, yang ketiga, kita solat subuh 2 rakaat. Dan selepas selesai 3 benda tu, terlerailah ikatan syaitan semasa kita tidur malam. Jadi dengan terlerai tu dan sepanjang hari tu kita punya urusan tu akan lebih, kita panggil apa? Lancar, lebih mudah.
Tak ada, kita rasa lebih kuat lah hari tu. Sebab tak ada ni ikatan syaitan tu. Jadi lepas ni awak boleh buat. Okey, baik. Macam mana nak masukkan air dalam hidung? Aisyad, macam mana? Ambil tangan. Okey, semua buat sekali lagi. Okey, tadah tangan air. Okey, anggap ada air turun. Okey, rapat ke hidung. Sedut sikit. Macam tarik nafas. Lepas tu hembus. Gitu. Okey, baik. Faham Okey, baik. Ada nak tanya? Okey. Okey, baik. Kita teruskan. Okey, yang seterusnya. Okey. Tadi yang awak belajar mula-mula tadi, kita ada pertamanya baca bismillah. Lepas tu ada basuh tangan. Masukkan air dalam hidung. Semua tu adalah perkara sunat. Okey, perkara sunat Okey, jadi dalam huduk ni kita nak tahu juga rukun. Okey, baik. Apa beza sunat dan rukun? Okey, baik. Sunat ni adalah benda yang kita tak wajib buat. Maknanya kalau awak tak buat ni dalam masa nak ambil huduk tu tetap betul lah. Tetap sah kita panggil. Okey, berbeza dengan rukun. Rukun ni benda wajib. Sunat ni benda yang tak wajib tapi digalakkan untuk awak buat. Okey, perkara sunat yang pertama adalah niat. Okey, semua sebut niat. Okey, ingat. Apa dia? Niat. Okey, baik. Niat. Okey, Fazrin, Aisyad. Niat huduk. Cuba baca niat huduk. Macam mana? Boleh tak tu? Nampak tak? Tak boleh. Okey, baik. Sekarang ni tak apa. Kita baca sama-sama dulu. Lepas tu Ustaz nak dengar seorang-seorang baca. Okey, ikut Ustaz Ustaz tunjuk Nampak tu Nampak kan mouse? Tertikus Ustaz tu pula. Okey, nawaitu. Semua sebut. Nawaitu. Bukan Somawadin. Somawadin niat puasa. Awak bukan nak puasa. Kita nak ambil huduk. Jangan silap niat dengar elok. Okey, kita baca sama-sama sekali lagi. Okey, nawaitu. Raf'a. Okey, hadasi. Okey, asrari. Lillahi. Ta'ala. Lillahi ta'ala. Okey, baik. Sekarang ni Ustaz ulang sekali lagi. Nawaitu. Okey, ikut. Raf'al hadasi. Asrari. Lillahi ta'ala. Okey, baik. Okey, sekarang ni siapa nak cuba baca? Angkat tangan. Okey, Zayan. Zayan boleh? Okey, tak apa, cuba sesuatu. Okey, nawaitu. Okey. Okey, then nawaitu. Raf'al hadasi.
Asrari lillahi ta'ala. Okey, baik. Terima kasih Zayan. Okey, bagus. Okey, baik. Jadi niat ni, kita nak baca bila niat ni? Niat ni kita nak kena baca sebelum kita nak basuh muka. Okey. Jadi, Ustaz bagi tahu niat ni kita kena lafaz dia dalam hati. Maknanya niat dalam hati lah. Yang kita sebut bila kita lafaz dengan mulut, tu kita tak bagi niat ni. Yang tu sebutan. Jadi bila kita baca kat mulut tu, sambil tu dalam hati kita niat juga. Kita nak ambil wuduk. Wuduk kerana siapa? Kerana Allah Ta'ala. Okey. Maksud dia, sahaja aku membersihkan diri daripada hadas kecil. Mengangkat ni maknanya kita nak bersihkan diri lah daripada hadas kecil. Hadas kecil ni apa? Hadas kecil ni contohnya kalau kita buang air kecil, kita pergi tandas. Contohnya kita kencing ke ataupun kita buang air besar, tu dipanggil hadas kecil. Jadi cara nak mensucikan diri daripada hadas kecil adalah dengan berwuduk. Baik. Seterusnya, kita nak basuh muka. Basuh muka. Ini adalah rukun yang kedua. Ingat yang pertama niat, yang kedua basuh muka. Baik. Basuh muka ni kita kena ingat, nampak tak gambar? Ustaz tunjuk. Basuh muka ni bermula daripada atas dahi. Kalau ni dahi awak. Tengok ni. Hujung dahi ni. Sampailah ke bawah dagu. Bawah dagu ni kena air. Kena air. Kemudian daripada anak telinga kiri. Anak telinga ni kalau tengok dekat telinga ni, dia ada macam, ni telinga besar kita panggil. Ni macam ada telinga kecil sikit. Kalau cuba pegang telinga masing-masing. Rasa tak ada macam telinga kecil sikit ni. Dekat lubang telinga ni, tu dipanggil anak telinga. Bahasa mudahnya lah. Daripada anak telinga kanan ni ataupun anak telinga kiri sampai ke anak telinga sebelah satu lagi. Jadi bila ambil wuduk tu pastikan awak sapu air, pastikan semua kena. Kita nak meratakan air. Dipanggil apa? Meratakan air. Ingat meratakan air. Jadi bila kata meratakan air, jadi tak adalah sampai baju kita boleh basah. Kalau awak tengok siapa yang ambil baju sampai basah tu, maknanya dia tersilap faham ataupun dia tak diajarkan cara mengambil wuduk yang betul lah. Bila kata meratakan air, kita ambil wuduk tu sekadarnya supaya air tu boleh rata kepada semua anggota wuduk lah. Yang pertama anggota muka. Baik. Faham Faham? Kalau tak faham boleh terus tanya. Yang seterusnya, anggota rukun yang ketiga. Ni rukun yang keberapa? Rukun yang ketiga. Basuh tangan daripada jari Asyad. Daripada ujung jari ni sampai ke siku. Ingat sampai ke siku. Baik. Yang ni kita kena basuh berapa kali? Fazrin, nak basuh tangan berapa kali? 3. Pandai. 3. Asyad, mula daripada mula daripada tangan kanan ke tangan kiri? Pandai. Tangan kanan.
bermula dengan tangan kanan, kemudian baru tangan kiri. Basuh sebanyak 3 kali. Okay, ingat ni rukun yang ketiga. Okay. Rukun yang keempat. Okay, baik. Sapu kepala. Kita nak menyapu kepala. Okay. Macam mana menyapu kepala ni? Okay, kalau awak tengok. Ni kepala. Okay, jadi dia kata, okay, cara ambil uduk. Ni kepala awak. Okay, semua pegang kepala. Okay. Kita sapu bahagian ubun-ubun depan ni. Nampak ni? Bahagian depan ni je kita wajib kena ratakan air kat kawasan depan ni. Kalau perempuan pun samalah. Okay. Maknanya kalau perempuan dia kan pakai tudung kan. Contohnya tudung. Ni Ustaz buat macam tak pakai tudung lah. Okay, jadi awak tolak sikit. Okay, ambil air tu sapu dekat bahagian depan ni. Kalau kata rambut tu panjang, kan biasa perempuan rambut panjang kan, ataupun okay, kalau awak sapu dekat rambut saja, dia tak sah kalau sapu kat rambut saja. Maknanya awak mesti sapu kat bahagian ubun-ubun ni, bahagian atas kepala ni, ubun-ubun. Jadi kena pastikan kena air. Okay, lelaki tak ada masalah lah. Lelaki dia tak pakai tudung kan, jadi tak ada masalah. Perempuan ni bila awak ambil uduk, dia tolak sikit tudung rambut tu. Tolak anak tudung tu, pastikan kena dekat bahagian ubun-ubun ni, dia panggil ubun-ubun. Tengoklah gambar tu Ustaz tunjuk. Bahagian atas kepala ni dipanggil ubun-ubun. Jadi kena sapu 3 kali. Okay, itu yang keempat. Okay, yang kelima. Okay, selepas kita yang pertama kita niat. Lepas niat basuh muka. Kemudian basuh tangan. Yang ketiga sapu kepala. Yang keempat apa dia? Yang ketiga yang niat, muka, tangan, kepala. Yang kelima. Okay, kelima ni, okay, selepas kita basuh kepala, kita akan basuh telinga. Okay, Arisa, selamat datang ke kampus Tarikh Solat. Okay, tak apa. Okay, terima kasih masuk. Okay, sekarang ni untuk Arisa. Okay, Arisa dengar tak suara Ustaz? Arisa? Okay, tak apa. Dengar tak Arisa? Ustaz. Dengar suara Ustaz tak? Dengar. Okay, baik. Okay, jadi untuk kampus Tarikh Solat ni, Ustaz nak beritahu, kita akan belajar cara mengambil wuduk Okay, boleh Arisa? Okay, tadi Ustaz dah ajar dekat kawan-kawan awak. Okay, wuduk ni kita ada perkara sunat dan wajib. Okay, dan perkara yang penting adalah perkara wajib lah. Ataupun kita panggil rukun. Rukun wuduk. Okay, rukun wuduk ni ada berapa? Ada 6. Okay, semua ingat Rukun wuduk ada berapa? Ada berapa semua? Ada 6 kena ingat rukun wuduk ada 6. Okay, jadi yang pertama tadi kita dah sebut niat. Yang kedua kita ada selepas niat kita basuh muka. Ketiga basuh tangan. Yang keempat basuh kepala. Dan yang kelima. Okay, kelima ni selepas basuh kepala, okay, yang wajibnya adalah basuh kaki. Baik. Basuh kaki. Jadi, telinga tu wajib ke sunat? Okay. Zayan. Basuh telinga wajib ke sunat? Dia termasuk rukun ke? Rukun wuduk ke sunat wuduk? Perkara yang wajib ke tak Zayan?
Sunat. Pandai Zayan. Okey, bagus. Okey, dah pandai dah. Okay, jadi basuh telinga ni adalah sunat. Tetapi walaupun sunat, macam Ustaz bagi tahu, sunat ni kalau awak tak buat, dia rugi. Ingat formula dia sunat kalau tak buat, rugilah, tak dapat pahala. Sebab kita nak dapat pahala yang banyak, nak dapat perkara yang baik yang banyak. Jadi kita basuh telinga. Macam mana basuh telinga? Ambil air, basuh telinga awak ni. Okey, baik. Berapa kali? Arisa, berapa kali basuh telinga? Arisa? Tiga. Tiga. Pandai. 3 kali. Ingat setiap basuhan anggota wuduk awak tu kita buat 3 kali. Kena ingat, ada 3 kali kita buat. Okey, rukun yang kelima adalah basuh kaki. Tengoklah gambar tu. Okey, daripada jari atas ni sampai ke buku lali. Okey, semua tahu kan buku lali? Kan dia tak tahu buku lali kat mana? Kalau tak tahu, Ustaz nak tunjuk pun tak nampak ni. Okey, awak tengok kaki masing-masing. Pegang mana buku lali. Okey, buku lali yang keras sikit tu. Dekat atas sikit. Okey, tu sampai buku lali jangan awak basuh sampai ke lutut. Okey, yang tu tak boleh. Tu dah kira dia panggil membazir. Okey, membazir dalam mengambil wuduk boleh jadi dosa pula. Kita tak naklah dalam buat kebaikan kita dapat dosa. Okey, jadi pastikan kita berjimat cermat. Dia ada istilah dia adalah berjimat cermat ketika mengambil wuduk. Jadi jangan membazir. Sebab tu bila kita nak buka air pipe tu, kita buka kecil je, jangan besar-besar. Baik. Supaya tak membazir lah. Dan yang terakhir, rukun wuduk yang ke-6 adalah tertib. Okey, semua sebut tertib. Okey, tertib ni apa? Tertib ni maknanya kena ikut turutan. Okey, turutan daripada rukun yang pertama sampailah rukun yang ke-6. Okey, jadi maknanya kalau awak ambil basuh muka, tak boleh nak terus lompat ke basuh kaki. Tak boleh Maknanya kena ikut turutan. Okey, yang terakhir setelah habisnya kita ambil wuduk tadi, barulah kita baca doa selepas wuduk. Siapa yang hafal doa selepas wuduk? Ada tak yang dah hafal doa selepas wuduk? Arisa, awak hafal tak doa selepas wuduk? Hafal? Tak hafal? Okey, tak apa. Okey, nanti Ustaz akan bagi doa yang... Okey, tak apa. Cuba tengok sini. Nampak tak? Okey, kita nak baca yang pendek je. Maknanya, doa wuduk ni ada yang panjang. Kalau awak tengok yang Ustaz kongsi ni, dia ada 6 baris. Tapi, kita nak baca baris yang pertama dan kedua saja. Boleh baris yang pertama dan kedua saja. Okey, jadi bila dah baca baris yang pertama dan kedua pun dah cukup dah untuk permulaan. Selepas ni awak kena hafal lah untuk yang seterusnya. Tapi untuk permulaan kita baca yang pertama dan kedua saja. Okey. Baik Okey, kita ikut Ustaz baca Okey. Okey, selamat datang Afika. Okey. Afika dengar tak suara Ustaz? Dengar. Okey, baik Afika, terima kasih. Okey. Jadi Afika, hari ni kita nak belajar cara ambil wuduk lah. Tadi Ustaz dah terang dekat kawan-kawan awak. Okey, rukun wuduk ni ada 6. Okey, ingat ada 6. Dan perkara sunat pula ada beberapa lah. Dalam ni Ustaz tunjuk ada 5. Okey, tapi yang wajib awak ingat rukun wuduk. Okey, dia ada 6. Okay, jadi untuk doa sekarang ni kita nak berada pada penghujung lah. Kita nak baca doa sebab kita selesai ambil wuduk. Okey, doa dia ikut Ustaz baca.
Asyhadu an la ilaha illallah. Okey, semua baca. Boleh? Asyhadu an la. Okey. Asyhadu an la ilaha illallah. Okey. Wahdahu la syarikalah. Okey, baik. Cukup. Okey, 2 baris tu saja. Okey. Ustaz akan baca sekali lagi. Okey. Asyhadu an la ilaha illallah. Okey. Lepas tu wahdahu la syarikalah. Okey, baik. Terima kasih. Okey, bagus semua. Okey, Fazrin, Arsyad, Zayan, lepas tu Arisan dengan Afika. Okay, kita ada ada 6. Ada 5. Ada 5 orang murid. Okay, tak apa. Okay, baik. Jadi okay, kita dah berada dekat penghujung camp lah. Macam Ustaz terang tadi. Tak lama pun. Jadi Ustaz nak terangkan semula sekali lagi. Okay, sebelum kita buat kuis. Okay, baik. Kena ingat Okay, rukun huduk ada berapa? Okay, semua angkat 6 jari. Kita nak sebut sama-sama. Supaya awak ingat. Okay, bawa jari awak, tunjukkan 6 jari. Okay, baik. Yang pertama. Okay, sambil tu sebut tunjuk nombor 1, sebut niat. Okay, niat. Okay, nombor 1, niat. Ingat, niat. Okay. Okay, bagus. Nombor buat jari 2 pula. Nombor 2, selepas niat kita buat apa? Okay, Aisyad, selepas niat kita buat apa? Boleh, Aisyad, selepas niat kita buat apa? Ambil uduk. Memanglah kita nak ambil uduk. Okay, ambil uduk kita nak basuh apa dulu? Aisyad. Pandai. Okay, terima kasih Aisyad. Okay, kita nak tanya. Okay, Fazrin. Lepas basuh muka. Basuh apa? Tangan. Okay, pandai. Basuh tangan adalah rukun yang nombor berapa? Nombor apa jari? Jari awak nombor berapa tu? 3. 3. Ingat. Basuh tangan adalah rukun yang ketiga. Tadi kan kita sebut. Nombor 1, niat. 2, basuh muka. 3, basuh tangan. Okey. Afika ada. Afika, yang keempat selepas basuh tangan kita buat apa? Pandai. Yang keempat, rukun yang keempat ialah basuh kepala. Okey, pandai basuh kepala. Okey, yang kelima, Zayan. Selepas basuh kepala kita buat apa? Yang wajib. Tanya Zayan. Berapa Zayan? Selepas basuh kepala kita buat apa? Kaki. Pandai Zayan. Kita basuh kaki. Tapi sebelum basuh kaki, kita sunat basuh telinga. Okey. Tapi dia tak basuh telinga tak termasuk dalam rukun wuduk lah. Kena ingat tu. Okey, sebab basuh telinga adalah sunat, yang wajibnya kita basuh kaki. Okay, yang terakhir adalah Arisa. Mana? Arisa yang terakhir kita buat apa? Selepas basuh kaki apa?
Ha? Ya, basuh kaki. Tetapi rukun yang keenam yang terakhir dipanggil. Okey, semua sebut sama-sama. Tertib. Sebut. Okey, pandai. Tertib ni maknanya kena buat apa? Kena ikut turutan. Okey, maknanya mula-mula kena niat, basuh muka, lepas tu basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki, dan yang terakhir tertib lah, maknanya ikut turutan. Awak tak boleh nak basuh tangan lepas tu terus basuh kaki. Lepas tu pula basuh kepala. Tak boleh sebab dia kena ikut turutan. Tu yang dipanggil tertib. Okey, baik. Jadi okey, cukuplah. Jadi hari ini kita belajar tentang cara mengambil huduk yang betul. Okey, jadi apa yang awak perlu buat? Kejap lagi nanti Ustaz akan bagi link dekat dalam grup WhatsApp. Bila awak buka link tu awak boleh jawab soalan yang diberikan. Okey, kemudian tugasan awak satu lagi, awak kena rakam awak mengambil huduk. Jadi kejap lagi nanti ikutlah. Kejap lagi ke besok ke. Sebabnya tarikh akhir untuk hantar yang rakaman tu pada 22 Oktober. Okay, 22 Oktober bila? Sekejap, tengok. Okay, maknanya tak kena yang rakaman video tu tak semestinya hantar hari ni lah. Awak boleh hantar lewat sikit. Okay, maknanya 22 tu hari Jumaat minggu depan. Awak ada masa seminggu lebih untuk buat rakaman ambil huduk tu. Okay, maknanya tapi yang wajib siapkan hari ni adalah soalan kuis. Okay, faham Hari ni kena buat apa? Sekejap lagi kena buat buat apa? Pandai kuis. Yang rakam ambil huduk tu hantar bila? Paling lewat? Minggu 22 minggu depan, hari Jumaat. Okay, jadi maknanya awak ada dalam masa 7 hari ni, nanti boleh minta tolong mak ayah awak ke, ya? Apa dia Fazil? Ustaz. Ya. Kalau dapat kuis, dapat hadiah ke? Ya. Kuis nanti, kan sepanjang sebelum ni kan Ustaz banyak bagi kuis. Okay, sepanjang yang kuis-kuis awak jawab tu, Ustaz ada markah. Nanti bila kita dah buka sekolah nanti, doa-doa mungkin dalam akhir bulan 10 ni kot. Kalau kita dah beralih ke fasa 4, bila kita dah masuk ke sekolah, nanti Ustaz panggil lah nama-nama yang dah jawab kuis tu. Dan Ustaz sebut markah yang awak dapat. Jadi dapatlah hadiah. Faham? Dan tapi dia akan ada 2 hadiah yang berbeza. Pertama hadiah kuis, yang kedua hadiah awak ambil huduk. Sebab huduk yang awak ambil tu pun dia ada hadiah dia juga. Bezanya hadiah yang ambil huduk tu dia hanya untuk 3 orang lah. 3 murid yang mengambil huduk dengan yang terbaik. Jadi nanti Ustaz akan bagi slide ni. Ustaz akan bagi langkah-langkah ni lah untuk awak baca. Jadi boleh rujuk untuk ambil huduk dan buat rakaman dan hantar. Okey, baik. Ada nak tanya apa lagi? Ada siapa nak tanya apa-apa? Faham? Okey, baik.